Okey, apa definisi fun to drive ataupun seronok memandu? Adakah sebuah kereta yang laju semata-mata ataupun adakah kereta tu dengan bunyi kuat ataupun apa korang punya definisi fun to drive? Tapi untuk Ferrari, dia punya definisi fun to drive ialah ini dia. 296 GTB. Untuk nama dia sebenarnya. Kereta ni agak banyak info yang saya akan share, tapi tak apa. Yang pertama kita pergi pada nama dia, 296 GTB. Okey. 29 ialah dia punya engine capacity iaitu 2.9 liter, tapi sebenarnya Ferrari engine ni dia 2900 lebih cc iaitu hampir 3 liter. Tapi dia tak nak guna 306 sebab nanti nombor tu macam refer kepada satu jenama Perancis yang lain. Jadi dia guna 296 dan 6 tu pula ialah dia punya jumlah silinder pada enjin dia. Ya. Kereta ni pakai enjin V6 serba baru yang korang tengok kat belakang tu. Okey, kita cerita sikit pasal enjin dulu. Jadi enjin V6 yang terbaru ni dia gunakan dia punya silinder bank dia pada sudut 120 darjah. Kat sini lebih. Jadi dia punya bukaan ni untuk dapatkan enjin yang agak lepeh, agak compact dan dia punya tebur dia letak dekat dia punya hot V dekat tengah-tengah ni. Dia kata untuk dapatkan enjin yang compact dan juga respon lah. Jadi enjin ni saja dia hasilkan 600 lebih horsepower, tapi anda harus tahu 296 GTB ni juga merupakan Ferrari plug-in hybrid. Ya, dekat enjin sini antara enjin dengan gearbox dia ada satu motor elektrik. Jadi enjin ni menghasilkan kuasa maksimum termasuk dengan motor elektrik ni lebih kurang 818 horsepower dan 740 Nm torque. Okey, prestasi pula 0 ke 100 kereta ni lebih kurang 2.9 saat dan yang paling hebat lagi 0 ke 200 hanya 7.3 saat sahaja. Kereta saya 7 saat tu belum sampai 100 lagi. Baik, kita tengok rekaan dia. Rekaan dia sebenarnya kereta ni dia agak compact. Kalau korang tengok secara depan-depan dia agak compact kalau nak bandingkan dengan model-model Ferrari yang lain. Malah dia punya wheelbase ataupun jarak roda dia daripada depan ke belakang ni 50mm lagi pendek daripada Ferrari F8 Tributo. Jadi antara sebab dia dapat jarak yang lagi pendek ni sebab dia pakai enjin V6 tadi. Jadi enjin V6 pendek sikit lah. Kalau V8 sebelum ni F8 Tributo panjang sikit. Dan tujuan utama juga dia dapatkan wheelbase yang pendek ni untuk dia punya nak capai tadi dia punya fun to drive. Sebab dia kata bila compact sikit ni handling lebih lincah, lebih seronok lah kan. Seterusnya kita tengok secara overall kereta ni seperti Ferrari lain lah. Dia ada banyak solution ataupun cara-cara dia alirkan udara dengan kreatif. Dia guna dia punya, sebagai contoh kat sini dia kata T-tray ni dia akan pecutkan udara untuk masuk bawah kereta untuk lebih stability dekat depan. Ini teknologi yang diambil daripada F1 lah. Jadi diorang punya investment dalam F1 tu bukan saja-saja untuk digunakan pada road car. Dan kat sini pun kita boleh nampak lubang udara ni sebenarnya diambil rekaan Ferrari yang model-model sebelum ni. Kalau tak salah saya Ferrari Dino. Jadi sebab Ferrari 296 GTB ni juga dia sebenarnya secara overall banyak juga lah dia ambil design-design Q daripada model-model sebelumnya. Dan satu lagi saya tunjuk dekat belakang ni sini. Jadi dekat sini warna hitam ni ada satu spoiler yang akan naik. Dia akan naik macam ni. Jadi unit spoiler ni dia ambil daripada Ferrari LaFerrari iaitu hypercar yang keluar tahun 2015 kalau tak silap. Jadi spoiler ni juga dia akan tambah kestabilan waktu kereta ni high speed dan juga waktu dia nak brake daripada high speed tu. Tengok exhaust kat sini. Dan jom kita tengok dalam pula lah. Selamat datang ke bahagian dalam Ferrari 296 GTB. Seperti biasalah Ferrari dia punya ni bucket seat. Sebenarnya dia punya seat ni tulang dia semua carbon fiber. Dia cuma letak padding-padding je sikit nak bagi selesa sikit. Dan dia punya pelarasan dia ni pun manual je. Nampak? Tarik ke bawah ni. Lepas tu kita punya punggung pun memang rapat lah dengan lantai dia. Untuk driving position yang sporty. Yelah tadi dikatakan fun to drive. Dekat tengah ni kita boleh nampak sekali imbas macam gear manual gated shifter Ferrari dulu-dulu kan. Tapi sebenarnya tak. Ini sebenarnya kawalan gear dia. Untuk mode automatic, manual semua. Cuma dia buat nampak macam manual. Okay. Dan gearbox ni memang dia pakai 8-speed 2 clutch automatic. Sama macam model-model Ferrari latest sekarang. Macam contoh SF90, Ferrari Portofino M dan juga Ferrari Roma. Sebenarnya skrin depan ni pun kita boleh nampak yang Ferrari model-model latest sekarang dah kurang butang-butang fizikal. Kebanyakannya dia pakai nampak semuanya skrin-skrin yang sentuhan-sentuhan haptik. Even dia punya engine start-stop pun pakai skrin saja. Kalau dulu ada satu butang kat sini kot warna merah, tekan. Sekarang semua dah pakai macam skrin. Dekat dia punya instrument cluster ni pun semuanya fully digital. Dah tak ada dah jarum fizikal untuk rev counter. Tapi okey lah,
ref counter tu masih ada dan masih duduk kat tengah-tengah. Yang ni macam default dan kiri kanan ni ada dua skrin yang kita boleh ubah macam-macam info lah. Kita boleh tengok ada navigation, kita boleh tengok apa nama ni, engine temperature, maklumat driving, performance engine apa semua. Dan ni dia punya button ni untuk dia punya kita nak control, macam contoh nak off traction control apa semua. Dan ada 4 mode kat sini. Ada e-drive, hybrid, performance dan juga qualify. E-drive tu kita boleh bawa kereta ni dalam mode EV semata-mata, lebih kurang 25 km jarak pemanduan dan sehingga 135 km sejam dalam e-drive. Kemudian hybrid dia akan control sendiri lah, nak pakai engine ke, pakai bateri ke. Performance pun dia akan bagi betul-betul performance. Dan qualify untuk kita betul-betul maximum performance dan juga speed dekat litar. Sebab qualify macam F1 kan, kita nak betul-betul laju, betul-betul dapatkan catatan masa yang paling singkat. Dan kat sini tak silap saya, skrin ni optional. Skrin ni kita boleh lah belanja dekat penumpang kan. Penumpang boleh tengok berapa speed kita, bagi dia kecek perut sikit kan. Jadinya tak perlu penumpang nak intai kat sini. Nampak dia punya charger kat situ. So itu kalau kita nak charge dia punya bateri. Sebab ni ialah Ferrari plug-in hybrid kan. Baik, harga dia pula. Untuk pasaran Malaysia, harga permulaan dia sebelum cukai, sebelum customization, sebelum insurans semua ialah 1.228 juta ringgit sahaja. Jadi kalau korang tambah-tambah apa semua option apa semua tu, mungkin harga dia saya rasa melebihi 2 juta ringgit. Dan korang kalau nak lebih performance lagi, nak lagi rare lagi, korang tambah pula Assetto Fiorano punya package. Dia dapat banyak lagi lah komponen-komponen racing. Ada absorber racing, tayar Michelin Pilot Sport Cup 2R, lagi tu je lah. Dan kalau yang ni dia pakai Pilot Sport 4S biasa. Okay, jadi kalau korang nak tahu info lebih lagi pasal Ferrari ni, baca dekat kita punya website Angle.tv. Dan kalau nak kita buat full review, mungkin nanti korang tengok kat kita punya YouTube. Nanti saya suruh Sasha request Ferrari. Okay, terima kasih.